Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Salawatullahi wa salamuhu haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita teruskan lagi pengajian kita dalam Muqaddimah Al-Ajurumiyah dan Syarah Tuhfasaniyah. Maaf, kurang sihat sikit. Dalam kita dah habis babul i'rab, termasuk babu ma'rifati alamatil i'rab. Dalam muhadarah ta'khir sebelum kita dah bincang babul i'rab dan kita dah bagi gambaran sedikit tentang mawadhi'ul i'rab. Kemudian kita dah buat peta ringkas yang perlu diisi selepas ni. Maksudnya peta yang kotak 10 kotak tu kita akan isi selepas kita dapat habis satu persatu perbahasan babu ma'rifati alamatil i'rab. Hari ni kita nak masuk bab yang pertama daripada bahagian i'rab, ar-raf'u. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Qala lirraf'i arba'u alamat, ad-dhammatu wal wawu wal alifu wal nun. Sebelum ni dalam i'rab kita ada bincang i'rab ada 4 bahagian. Ada rafa', ada nasab, ada khafat dan ada jazam. Keempat-empat ni tidak mewakili baris, tapi keempat-empat ini dalam perbahasan i'rab adalah istilah. Maksudnya rafa' adalah satu istilah perubahan, nasab adalah satu istilah perubahan, khafat adalah satu istilah perubahan, jazam juga adalah satu istilah perubahan. Sebelum ni kalau dapat gambaran rafa' tu baris depan, nasab tu baris atas, khafat tu baris bawah, jazam tu baris hati, itu adalah setakat peringkat permulaan lah, untuk peringkat mubtadi. Mungkin dia kata rafa' tu biasanya bagi depan, biasanya. Tapi sebenarnya rafa' tu tidak mewakili baris. Begitu juga nasab tidak mewakili baris, jazam tidak mewakili baris, begitu juga khafat. Tapi setiap satu itu adalah istilah yang di mana kesemua perubahan tersebut ada tanda-tanda. Dan tanda asal bagi setiap perubahan itulah baris yang biasanya orang faham tadi. Maksudnya rafa' alamat asalnya adalah baris hadapan, nasab alamat asalnya adalah baris atas, khafat alamat asalnya baris di bawah, jazam alamat asalnya adalah tidak berbaris. Tapi di sana ada alamat-alamat yang lain dinamakan sebagai alamat far'iyah ataupun alamat furu'. Okay, bagi rafa' perbahasan pertama, rafa' arba'u alamat. Bila sebut 4 alamat, dia setiap satu ada satu alamat asal. Maksudnya rafa' ada satu alamat asal, 3 alamat usul ataupun 3 alamat furu'. Jadi kita panggil satu alamah asliyah, 3 alamah far'iyah. Apa dia alamat asliyah dia? Ad-dhammah. Ad-dhammah tu bulatkan, dia adalah alamat asliyah. Alamat far'iyah dia adalah waw, alif dan nun. Jadi dalam nahwu nanti bila kita masuk dalam perbahasan al-marfu'at, isim-isim yang marfu' ataupun fi'il-fi'il yang marfu', bila kita tahu apa dia benda-benda yang termasuk dalam al-marfu'at. Contohnya nanti kita akan ngaji yang dalam al-marfu'at ni ada mubtada, kita ada khabar, kita ada fa'il, kita ada naib fa'il, kita ada isim kana dan seterusnya. Bila kita tahu dia dalam al-marfu'at, kita kena pastikan terlebih dahulu dia tu kalimat apa. Adakah dia isim mufrad ataupun jamak taksir, atau dia isim khamsah ataupun seterusnya. Dengan kita pastikan maksudnya kita pastikan dulu tugasnya. Kalau kita tahu dia tu tergolong dalam al-marfu'at yang 7 contohnya, kita detekkan kemudian dia tu kalimat apa. Lepas kita tahu dia kalimat apa, kita akan tahu apakah alamat yang diambil. Adakah dhammah ataupun waw ataupun alif ataupun nun. Kalaulah kalimat tersebut mengambil baris hadapan sebagai tanda, kita akan panggil kalimat tersebut i'rab dengan i'rab asli. Kalaulah dia mengambil waw, alif ataupun nun, dia mengambil i'rab furu'. Okey. Wa aqulu, kata syarih, tastati'u an ta'rifa anna al-kalimata marfu'atun biwujudi alamatin fi akhiriha min 4 alamat. Ini sebaliknya. Sebab kita mula dengan mengetahui alamat i'rab. Ibarat kita tak faham, kita tak tahu lagi al-marfu'at, kita tak tahu lagi al-mansuban. Kita ada 2 cara. Kalau tariq mu'asir, mungkin kita boleh ngaji dulu al-marfu'at.
kita boleh ngaji dulu, kita takdimkan dulu perbahasan al-marfu'. Cuma kita ngaji apa dia fa'il, kita ngaji apa dulu mubtada, boleh juga. Kemudian kita ngaji alamat. Tapi tarikh turas dia yang asal lah, yang asalnya dia jadikan bab i'rab tu terlebih dahulu. Jadi seolah-olah kita belajar tanda dulu. Kita tak tahu lagi apa dia isim yang marfu', apa dia isim yang mansub ataupun seterusnya. Jadi dia kata tastati'u an ta'rifa, bagi seorang mubtadi dia boleh mengetahui bahawasanya satu kalimat tu dia tergolong dalam isim ataupun fi'il yang marfu' biwujudi alamatin fi akhiriha. Seolah-olah dia tak tahu fa'il ke, naib fa'il ke, mubtada, tapi semata-mata dengan wujudnya salah satu alamat ini dia akan dapat tahu yang kalimat tersebut adalah marfu'. Min arba'i alamat, wujud salah satu daripada 4 alamat tersebut. Wahidatin minha asliyah, ataupun wahidatun minha asliyah, salah satu daripada tanda tersebut dipanggil alamat asal. Wahia ad-dhammah, maksudnya kalau kita nampak akhir perkataan tersebut baris di hadapan, confirm kalimat tersebut termasuk dalam al-marfu'at. Sebab ad-dhammah tak wujud dalam nasab, tak wujud dalam khafat, tak wujud dalam jazam. Bila nampak satu kalimat akhirnya baris hadapan, confirm dia adalah al-marfu'an. Dia kata macam tu untuk peringkat mubtadi'in. Kalaulah kamu dapati baris di hadapan pada akhir kalimah, kamu boleh 90% kalimat tersebut adalah al-marfu'an. Tak semestinya, sebab apa? Ada setengah mabnian. Ada benda yang mabni, memang akhir dia bagi hadapan tak boleh berubah. Tu tak masuk dalam. Tapi kata kebiasaan, kalaulah kamu tahu kalimat tersebut kalimat yang boleh berubah dan di akhirnya ada dhammah, ketika tu ketahuilah kalimat tersebut adalah al-marfu'an. Jadi seolah-olah kalau peringkat mubtadi dia jumpa satu perkataan yang boleh berubah-ubah, contohnya nama biasa Zaidun jumpa Zaidun. Jadi dia tak belajar lagi apa dia isim marfu'. Cuma dia tahu marfu' ada 7. Jadi kecil lah skop dia, daripada 30 bab dia akan dah tahu dah ini marfu'at, maksudnya salah satu daripada 7. Macam tu dia kata, kalau kamu dapati alamat-alamat ni, kamu akan tahu kalimat tersebut adalah al-marfu'at. 3 lagi adalah alamat furu', iaitu waw, alif dan nun. Waw dan alif, waw juga hanya khas bagi rafa', tetapi alif tak boleh, sebab alif ada juga dalam nasab. Okey, waw, alif yang terakhir nun, nun pun khas untuk rafa'. Jadi kalau alamat dhammah, alamat waw dan alamat nun hanya ada pada dhammah, hanya ada pada rafa'. Tetapi alamat alif akan jumpa juga dalam nasab. Okay, jadi kalau jumpa dhammah, jumpa waw dan jumpa nun, itu adalah alamat-alamat yang menunjukkan kalimat tersebut adalah dalam kategori al-marfu', sama ada dia isim yang marfu' ataupun fi'il yang marfu'. Kita dah bincang huruf semuanya mabni. Okay, dia pecahkan rafu' tu ada 4 alamat, ad-dhammah, al-waw, al-alif dan an-nun. Sekarang ni dia nak masuk satu persatu. Kita ada bincang 10 perkara dalam muhadarah terakhir, kita panggil mawadhi'u al-i'rab, perkataan-perkataan ataupun benda-benda yang duduk dalam perbahasan i'rab. Kita ada isim mufrad, kita ada jamak taksir, kita ada jamak muannas salim dan seterusnya. Sekarang ni kita tahu 10 tu, daripada 10 tu siapa yang ambil dhammah, siapa yang ambil waw, mana yang ambil alif, mana yang ambil nun. Jadi dia nak detailkan satu persatu. Okay, jadi perbahasan dia macam, kalau kita buat kotak minggu lepas, seolah-olah perbahasan kita nak ringkasan, nanti kita nak mendata. Faham? Sebelum kita ada buat kan, rafa', nasab, khafat dan jazam. Dari tepi kita buat isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, musanna dan seterusnya. Kalau perbahasan, sebenarnya kalau kita dah habis nanti, yang senangnya adalah kita melihat secara mendata. Maksudnya isim mufrad rafa' dengan apa, nasab dengan apa, khafat dengan apa, jamak taksir rafa' dengan apa, nasab dengan apa, khafat dengan apa, itu yang lebih jelas. Tetapi dalam turutan al-ajrumiyah dia buat macam mana? Habiskan perbahasan rafa'. Ibarat kita akan isi kotak nanti secara menegak. Kotak kosong yang antum buat sebelum ni, siapa yang buat lah, kebanyakannya dah tengok buat. Kita akan isi kotak tu peringkat permulaan secara menegak. Tapi bila kita dapat isi semua nanti, sebenarnya kita naknya secara memanjang, secara mendata. Sebab apa? Sekarang ni kita bincang bab rafa'. Nanti dia akan bagi tahu yang isim mufrad ketika rafa'nya adalah dengan dhammah. Lepas tu dia akan habiskan semua perbahasan secara menegak. Maksudnya kita takkan jumpa isim mufrad ketika nasab. Mengapa? Sebab nasab ada dalam perbahasan nasab, khafat ada dalam perbahasan khafat. Jadi turutan al-ajrumiyah perbahasan dia bila kita isi kotak nanti dia akan menegak. Tapi untuk mudah ingat, kita nak
secara mendatar bila kita dah isi nanti. Sebab apa kita nak hafal isim mufrad rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, khafat dengan kasrah. Tapi bila dapat khulasah tu, apabila kita habiskan perbahasan ni, mungkin makan masa 3 ataupun 4 muhadarah kalau nak baca at-tuhfah as-sani. Okey, sekarang ni kita masuk dalam mawadhi'u ad-dhammati. Maksudnya apa? Mawadhi'u ad-dhammati, perkara-perkara yang duduk dalam al-marfu'at dan cara mengenal dia adalah al-marfu'at dengan tanda berbaris di hadapan. Qala al-musannif rahimahullah, fa amma ad-dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a al-ismi al-mufradi wa jam'i at-taksiri wa jam'i al-muannasi as-salimi wal fi'li al-mudhari'i alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Semata-mata dengan matan terlebih dahulu. Kata dhammah menjadi alamat bagi satu-satu perkataan tersebut. Bila sebut perkataan itu umum lah, sama ada isim ataupun fi'il. Dhammah tu menjadi alamat bahawasanya perkataan tersebut adalah termasuk dalam al-marfu'at pada 4 perkara. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannas salim, yang keempat fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Siapa yang ada kotak yang buat dalam buku tulis tu, cuba isi. Maksudnya isikan 4 kotak ni dengan tanda baris di hadapan. 10 yang kita isi 10 mawadhi' dalam, siapa yang ada dalam buku nota tu, diisikan kotak al-ismil mufrad dengan baris di hadapan. Isikan kotak jamak taksir dengan baris di hadapan. Isikan kotak jamak muannas salim juga dengan baris di hadapan. Isi juga fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai' dengan baris di hadapan. Okey, secara tersuratnya ada 4. Secara tersiratnya ada 2 lagi yang perlu diisi. Okey, ada isi. Siapa yang buat kotak tu? Siapa yang buat kotak, isi yang 4 tu. Tulis baris di hadapan. Ada 2 lagi yang tersirat. Yang tersirat isi juga fi'il mudhari' al-mu'tal akhir. Al-mu'tallul akhir dengan baris di hadapan. Sebab apa? Fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai' dalam perbahasan rafa' merangkumi fi'il mudhari' mu'tal akhir dan fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Dan satu lagi ismul ladzi la yansarif juga isi dengan baris di hadapan. Sebab apa? Ismul ladzi la yansarif dalam perbahasan rafa' dan nasab tidak ada perbezaan. Dia akan keluar daripada perbahasan dalam bab khafat sahaja. Jadi dalam garisan, siapa yang buat kotak tu lah, dalam garisan ar-raf'u tu ada 6. Betul 6? Jumpa 6 betul? Ada 6 perkara yang antum akan isi ad-dhammah. Maksudnya hanya 3-4 je. 4 je mawadhi' yang tidak rafa' dengan ad-dhammah. Berbaki asma' khamsah, berbaki isim musanna, jamak muzakkar salim, yang terakhir al-af'al al-khamsah sahaja yang tak perlu diisi. Selain daripada tu semuanya isi dengan tanda ad-dhammah. Nampak tak? Berapa orang je isi tu? Ramai yang tak buat. Kalau nak lukis balik susah. Tapi daripada 10 tu,
Ini yang 10 secara cepat sebab sebelum ni kita dah bincang. Isim mufrad dhamma, jamak taksir dhamma, jamak muannas salim dhamma. Isim mudhari yang selalu juga dhamma, mudhari yang tadi dalam isim mufrad dhamma, taksir juga dhamma. Cuma yang tak perlu diisi adalah jamak mudzakkar salim, musanna, asma' khamsah dan al-af'al al-khamsah. Okay, jadi dalam perbahasan Ar-Rafu, majoriti 6 telah diisi dengan tanda rafu. Maksudnya kita hanya tinggal Al-Waw, Al-Alif, Al-Nun untuk 4 yang belum diisi. Jadi dalam perbahasan Al-Dhamma, kali kita dalam perbahasan yang pertama Ar-Rafu. Lepas tu mata menyebut ia rafi arba'u alamat. Bagi rafu ada 4 alamat. Al-Dhammatu, Al-Wawu, Al-Alifu dan Al-Nun. Sekarang ni kita masuk. Maksudnya kalau kita kata 1.1 lah, kita nak angkakan perbahasan yang pertama. Nombor 1. 1.1. Perbahasan dhamma menjadi alamat kepada rafu' pada 4 perkara. 4 perkara. Yang pertama, al-ismul mufrad. Senang kita buat contoh. Al-ismul mufrad contoh kita kata Ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Tapi dhamma menjadi alamat bagi bahagian pertama adalah isim mufrad. Tapi dia boleh al-dhammah tersebut boleh zahirah, boleh juga al-muqaddarah. Contohnya ja al-fatah. Maksudnya dhammah menjadi alamat bagi perkataan tersebut rafa'. Bahagian yang pertama adalah isim mufrad. Dan isim mufrad ada 2 keadaan. Boleh jadi dhammah tersebut dhammah zahirah, boleh jadi dhammah tersebut dhammah muqaddarah dengan alasan-alasan yang telah kita bincangkan dalam babul i'rab. Mungkin ta'azzur, mungkin thiqal, mungkin ishtighalil mahal bi harakatil munasabah ataupun bi harakati harf jar zaidin. Di dalam isim mufrad, contoh kita ambil yang pertama dhammah zahirah, ja'a Muhammadun. Untuk senang dalam perbahasan sebab kita belum ngaji lagi al-marfu'at. Contoh marfu' kita akan ambil contoh fa'il sahaja untuk isim. Dan contoh bagi fi'il pula kita akan ambil contoh fi'il mudhari' yang tidak masuk amil nasab dan tidak masuk amil jazm. Di dalam isim mufrad ja'a Muhammadun, jadi Muhammadun ni kita akan i'rab sebagai fa'il. Ibaratlah untuk yang peringkat betul-betul zero, setkan dalam otak al-marfu' bagi isim adalah fa'il dan fi'il pula adalah fi'il mudhari' yang tak masuk lam dan tak masuk lam. Untuk peringkat pertama sebab kita belum masuk perbahasan-perbahasan tersebut. Jadi untuk kita nak datangkan contoh terpaksa sebab apa? Nak datangkan contoh tapi tak mengaji lagi. Jadi set satu benda je, setkan fa'il. Fa'il ni apa? Fa'il ni pelaku lah. Kalau ada satu perbuatan, pelaku bagi perbuatan tersebut. Ja'a Muhammadun, telah datang oleh Muhammad. Jelas Muhammad adalah pelaku bagi fi'il ja'a. Jadi Muhammadun kita akan i'rab sebagai fa'il. Dan kita akan sebut fa'il nanti di dalam bab marfu'. Kita akan sebut fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ad-dhammah di sini ad-dhammah az-zahirah. Kalau nak tambah li'annahu isim mufrad. Kalau nak sempurnakan, kalau tak sebut pun tak apa. Ja'a al-fatah. Al-fatah pun kita tahu isim mufrad. Kita dah bincang minggu lepas sebelum ni ta'rif isim mufrad yang dimaksudkan. Selagi dia bukan ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Isim mufrad yang dimaksudkan di sini, isim mufrad yang dimasukkan dalam perbahasan bab ma'rifati alamatil i'rab, mana-mana kalimat yang bukan musanna, bukan yang menunjukkan dua, wala majmu'an, bukan jamak, tak kira lah jamak taksir ke, jamak muannas salim ke, jamak mudzakkar salim ke, dan juga bukan isim lima, bukan abu ka, aku ka, kamu dan seterusnya. Maksudnya apa? Sebab apa? Perkataan mufrad dalam perbahasan nahwu yang tuan akan jumpa banyak kali dan maksudnya berlainan.
Bila antum jumpa al-mufrad dalam perbahasan al-i'rab, yang dimasukkannya adalah bukan musanna, bukan jamak, bukan isim lima. Kalau selepas ni kita akan jumpa al-mufrad dalam bab khabar, maksudnya lain. Sebab apa? Dalam mufrad dalam bab khabar, isim mufrad juga mufrad, musanna juga adalah khabar mufrad, jamak juga adalah khabar mufrad. Jadi perbahasan dia lain. Jadi bila jumpa perkataan al-mufrad dalam babul i'rab, yang dimasukkan adalah al-mufrad yang bukan musanna, bukan jamak dan bukan isim lima. Sebab apa? Sebab isim lima ada i'rab yang lain. Ija Muhammadun kita akan i'rab fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-dhahirah. Ja al-fata kita akan i'rab fa'il juga marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Alamat rafa'nya juga adalah dhammah, tapi dhammah tu nampak tak? Tak nampak. Jadi kita akan sebut al-muqaddarah. Bila tambah je perkataan al-muqaddarah, perlu tambah mana'a min zuhuriha. Mana'a min zuhuriha tu maksudnya yang menghalang daripada dhammah tersebut zahir, lalu kena nyatakan sebab tersebut salah satu daripada empat. Adakah at-ta'azzur, ataupun astiqal, ataupun ishtighalul mahal bi harakatil munasabah, ataupun ishtighalul mahal bi harakati harfi jarrin zaidin. Dekat sini apa sebabnya? At-ta'azzur. Jadi mana'a min zuhuriha at-ta'azzur, menghalang daripada dhammah tersebut zahir kerana ta'azzur. Dan penterjemah lainnya adalah mustahil alif menerima baris. Alif, kalimat yang diakhiri dengan alif, bila fi'il ataupun isim, mustahil menerima baris sebab alif tak boleh menerima baris. Alif hanyalah huruf untuk menyatakan huruf sebelumnya berbaris di atas. Yang menerima baris adalah hamzah. Kita sebut sebelum ni kan. Jadi huruf hijaiyah ada 29, bukan 28. Hamzah lain, alif lain. Yang boleh menerima baris itu adalah hamzah, bukannya alif. Okay. Itu yang pertama, isim mufrad. Yang kedua, ada jamak taksir. Ja'a ar-rijalu. Ja'a ar-rijalu. Jamak taksir juga kita dah bincang dalam mawadhi'ul i'rab. Apa takrifnya? Ma dalla ala akthar min asnaini aw isnataini ma'a taghayyur fi sighati mufrad. Jamak taksir ni adalah isim yang menunjukkan lebih daripada dua, lelaki atau perempuan, serta berlaku perubahan pada wazannya. Maksudnya dia dengan mufrad tu lari. Maksudnya rijal asalnya apa? Rajulun. Rajulun huruf bagi atas, tiba-tiba jamak ni jadi huruf berbaris di bawah. Asalkan wazannya wasaq, dia masuk dalam jamak taksir. Adapun jamak muannas salim dengan jamak muzakkar salim, kenapa namanya salim? Sebab apa? Dia menjaga wazan asalnya. Muslim jadi muslimuna, muslimatun jadi muslimatun. Dia tak kacau baris asal. Sebab tu dipanggil jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Salim-salim tu maksudnya dia selamatkan sirah asal. Kenapa panggil jamak taksir? Taksir ni maksudnya pecah. Pecah sebab apa pecah? Sebab dia pecahkan wazan asal mufrad tadi dengan 6 cara kita dah bincang. Sama ada dia tukar baris, ataupun dia kurangkan huruf, ataupun dia tambahkan huruf, ataupun tukar baris tambah huruf, ataupun tukar baris kurang huruf, ataupun ketiga-tiga sekali. Tukar baris kurang huruf tambah huruf. Ada 6 cara bentuk jamak taksir tidak berlaku perubahan daripada mufrad kepada jamak. Kita akan baca dalam syarah ini. Jadi jamak taksir, bila antum jumpa kalimat tersebut yang mana antum tahu, dia tak ada kaedah. Jamak muzakkar salim ada kaedah, tambah waw nun ataupun ya nun. Jamak muannas salim ada kaedah, tambah alif ta. Adapun jamak taksir, macam mana Ustaz nak kenal kalau mubtadi? Tak ada cara kenal kecuali dengan buka kamus. Sebab apa? Kalau peringkat mubtadi yang baru nak belajar saraf, macam mana nak bezakan kalimat itu menunjukkan mufrad ataupun jamak? Mungkin dia kata ar-rijal, seorang lelaki. Kalau peringkat pertama dia kata mungkin ar-rijal seorang lelaki. Memang tak ada tanda. Tandanya cuma dengan kamus. Sebab kamus kalau kita jumpa dia kata ulang-ulangan jim, dia akan sebut perkataan siklus ini menunjukkan kalimat tersebut adalah jamak taksir ni. Jangan dalam kamus dia tulis lepas jim tu jamak muannas salim ataupun jamak muzakkar salim. Biasanya dia akan datangkan jamak taksir. Sirahnya ataupun wazannya terlalu banyak dan tidak berkaedah. Kaedahnya cuma hafalah dengan hafalan. Maksudnya dengan banyak kali tengok kita akan tahu kalimat tersebut adalah jamak taksir. Kalaulah detect kalimat tersebut jamak taksir dan dia duduk dalam isim yang marfu', ketika marfu' dia akan mengambil dhamma sebagai alamat rafu'. Macam mana nak i'rab sama fa'ilun
marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah. Okey. Dia juga boleh berlaku al-muqaddarah. Kalau contoh dia anda datangkan mana-mana wazan jamak taksir yang diakhiri dengan alif. Contohnya sukara, jamak bagi orang yang mabuk. Sukara, berlaku ja'at sukara bila diakhiri dengan alif. Yang ini sama juga kata fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah mana amizuhu ila at-ta'azzur. Kita baca dalam. Nah, seterusnya kita ada jamak muannas salim. Senang nak kena jawab mana salim. Mana kalimat yang menunjukkan lebih daripada dua orang perempuan dengan berlaku penambahan alif dan ta pada akhirnya. Bila dia kata berlaku penambahan alif dan ta, maksudnya alif dan ta tu mestilah zaidah. Jadi kita kata ja'a al-muslimatu. Al-muslimatu kita akan i'rab sebagai fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah fi akhirih li'annahu jam'u al-muannas salim. Ja'ati al-muslimatu. Sebenarnya dalam isim mufrad boleh berlaku zahirah, boleh berlaku muqaddarah. Dalam jamak taksir juga boleh berlaku zahirah, boleh muqaddarah. Nak gaji? Nak tolong ajar. Ini kan belakang. Dalam isim mufrad jelas boleh berlaku al-zahirah, boleh berlaku al-muqaddarah. Al-muqaddarah dia boleh berlaku at-ta'azzur, boleh berlaku as-siqal, boleh juga berlaku keempat-empat sebab. Dalam jamak taksir juga boleh berlaku zahirah, boleh berlaku muqaddarah. Sekarang kita yang ketiga, jamak muannas salim, boleh berlaku zahirah. Kebiasaannya zahirah lah, 99% berlaku zahirah. Ja'ati al-muslimatu. Al-muslimatu kita akan jawab fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah. Persoalannya, boleh tak jamak muannas salim berlaku i'rab dhammah dia adalah dhammah muqaddarah, akhirnya dia huruf ta? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak datangkan contoh jamak muannas salim kita akan i'rab fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah. Maksudnya ta tadi tak menerima baris di hadapan. Ada tak? Ada tak keadaan jamak muannas salim sebab huruf akhirnya huruf ta? Kalau isim mufrad dan jamak taksir, kalau akhir dia jumpa alif ataupun waw ataupun ya, dia akan muqaddarah. Tapi sekarang ini jamak muannas salim akhir huruf ta. Boleh tak dalam jamak muannas salim dia i'rab dengan alamatnya alamat dhammah, tapi alamat dhammah tersebut muqaddarah? Boleh tak? Siapa yang kata boleh? Siapa yang kata tak boleh? Tak boleh. Angkat tangan. Yang kata tak boleh. Boleh pun tak angkat tangan. Okay, sekarang kita bincang dalam bab i'rab itu, kita ada penyebab yang menyebabkan harakah tersebut tidak zahir. Ada 4 sebabnya. Yang pertama ta'azzur. Ta'azzur sebab apa? Sebab dia akhiri dengan alif. Boleh berlaku tak? Boleh berlaku tak dalam jamak muannas salim? Tak boleh dah sebab akhirnya ta. Yang ta'azzur kalau akhirnya alif. Yang kedua as-siqal. As-siqal ni kalau akhirnya waw ataupun ya. Boleh berlaku tak pada jamak muannas salim? Tak boleh berlaku. Tetapi penyebab yang ketiga boleh berlaku ketika idhafat kepada ya mutakallim. Jadi kita ada satu istighalul mahal bi harakati al-munasabah. Kalaulah kita jumpa satu contoh jamak muannas salim tadi diidhafatkan kepada aku, ketika tu jamak muannas salim juga boleh muqaddarah dengan contohnya kita cakap syajarati, pokok-pokok aku, muslimatun, pokok-pokok aku berbuah. Jadi syajarati ni i'rabnya mubtada. Syajarati. Boleh tak tadi kembali di hadapan?
tak boleh. Tapi dia mubtada marfu' ke mansub ke marfu'? Marfu'. Jadi kat sini syajarati ni mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah mana'a min zuhuriha ishtighalul mahal bi harakatin munasabah. Boleh dalam satu keadaan tu je. Jamak muannas salim harakahnya boleh jadi muqaddarah semata-mata apabila jamak muannas salim tadi diidhafatkan kepada ya mutakallim. Contoh sebut kita zaujati atau apa pun yang kita idhafatkan kepada ya mutakallim. Okey, dalam jamak muannas salim dia punya takrifnya madalla ala akthar minat natain, isim yang menunjukkan lebih daripada dua perempuan biziyadati alifin wa ta'in fil akhir, dengan berlaku penambahan alif dan ta. Kalaulah kalimat tersebut menunjukkan lebih daripada dua, tetapi alif dan ta tu berada pada isim mufrad, ketika tu alif dan ta tu bukan alif ta zaidah, jadi dia bukan jamak muannas salim tetapi dia adalah jamak taksir. Contohnya baitun, apa jamaknya? Iaitu jamak bait syair. Buyutun. Tapi tak apalah. Kita ambil baitun yang bait syair tu. Baitun jamaknya abiyat lah. Bait yang masukkan adalah bait syair. Akhirnya abiyat. Sebab kita nak yang akhirnya alif tak. Jadi itu yang termasukkan, bukan bait yang masuk rumah. Okay, abiyatun di sini diakhiri dengan alif dan tak, betul? Tetapi dalam takrifnya mesti biziyadati alifin wa ta, dengan berlaku penambahan alif dan ta. Jadi ta di sini asliyah ataupun zaidah? Asliyah, sebab ada ketika mufrad. Contoh anda cakap contoh yang kita jadikan dia mubtada ataupun kita katakanlah dia mubtada, jadi mubtada. Kita nak baca macam mana? Sama sebenarnya, sama-sama dhammah kan? Sama-sama. Tapi dia atas dasar dia sebenarnya dia jamak apa? Dia adalah jamak taksir, bukan jamak muannas salim. Jamak muannas salim, dhabit alif dengan ta ni mesti zaidah. Apa maksud zaidah? Tidak ada ketika mufrad. Kalaulah salah satu daripada huruf alif dan ta tu ada ketika mufrad, jadi alif dengan ta tu bukan zaidah. Contoh lain sang qadi. Apa jamak qadi? Qudatu. Juga diakhiri dengan alif dan ta. Tapi alif ni ada pada mufrad, jadi juga tak termasuk dalam jamak muannas salim di dalam jamak taksir. Itu yang dimasukkan dengan dhabit, mestilah alif dan ta tersebut zaidatani, bukan asliyah. Maksudnya mesti alif dan ta tersebut tidak berada ketika mufrad, barulah dia termasuk dalam jamak muannas salim. Di dalam bab rafa' mungkin tak timbul isu sebab i'rab ni sama, tapi dalam nasab nanti berlainan i'rab. Sebab apa? Jamak muannas salim ambil i'rab lain, jamak taksir ambil alamatnya lain. Dalam dhammah mungkin tak nampak sangat ketara sebab jamak taksir juga dengan dhammah, jamak muannas salim juga dengan dhammah. Tapi dalam nasab dan khafat kedua-dua ni berasingan. Okey. Dalam nasab saja. Yang terakhir kita ada al-fi'lu al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Baik, Kemana? Okey, yang terakhir al-fi'lu al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Fi'il mudhari' yang tidak berhubung di akhir sesuatu. Okey, jadi dalam dhammah dia ada 4 mawadhi'. Maksudnya perkara-perkara yang marfu' dan menjadikan baris di hadapan adalah tanda di dalam isim ataupun fi'il yang marfu'. Ada 4 perkara. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim dan fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. 3 isim, 1 fi'il. Ini secara ijmali, secara ringkas. Secara tafsir mengikut 10 kotak. Isim mufrad, jamak taksir di sini dia umum. Dia tak ada perkataan al-munsharif ataupun ghairul munsharif. Jamak taksir di sini juga
tidak ada perkataan munsharif ataupun ghairul munsharif. Jadi tersirat di sini, tersirat di sebalik isim mufrad dan jamak taksir oleh kerana tidak didatangkan kait tersebut, termasuk juga ismul ladzi la yansharif rafu' dengan dhammah. Sekali, kenapa? Ismul ladzi la yansharif, antum akan jumpa perkataan tersebut wujud ketika khafat. Jadi jangan faham, jadi ismul ladzi la yansharif mawdi' ni hanya ada pada khafat. Bukan. Dalam rafu' dan dalam nasab dia tersirat, dia tersurat di bawah isim mufrad dan jamak taksir. Sebab apa? Dalam rafu' dan dalam nasab, munsharif dan ghair munsharif tadi tidak dibezakan. Okey, beza apa munsharif dan munsharif ni? Munsharif ni tanwin, ghair munsharif namanya tidak bertanwin. Okey, tidak bertanwin. Maksudnya dalam khafat nanti, dalam khafat saja perbahasan itu akan timbul. Perbahasan yang membezakan isim mufrad yang menerima tanwin dengan isim mufrad yang tidak menerima tanwin, jamak taksir yang menerima tanwin dan jamak taksir yang tidak menerima tanwin. Dalam khafat nanti kita akan jumpa alamat asasnya apa? Khafat kasrah lah, baris di bawah. Baris bawah menjadi tanda bagi khafat pada isim mufrad al-munsharif dan pada jamak taksir al-munsharif. Maksudnya dalam perbahasan khafat nanti, dia akan membezakan di antara isim mufrad yang bertanwin dengan isim mufrad yang tidak bertanwin, dan jamak taksir bertanwin dan jamak taksir yang tidak menerima. Dalam perbahasan rafu' dan nasab, antum akan jumpa perkataan isim mufrad tanpa ada kait, jamak taksir tanpa ada kait. Apa maksudnya? Isim mufrad dalam dhammah tak kiralah munsharif ataupun tidak munsharif, alamatnya adalah dhammah. Jamak taksir tak kiralah munsharif ataupun tidak munsharif, alamat rafu'-nya adalah dhammah. Begitu juga dalam nasab nanti. Isim mufrad tak kiralah munsharif ataupun tidak munsharif, alamat nasabnya adalah fathah. Jamak taksir juga tak kiralah munsharif ataupun tidak munsharif, alamat nasabnya adalah fathah. Apa beza dia? Dah dikata tanwin dan tak tanwin. Kalaulah isim mufrad tu munsharif, boleh sebut dun. Kalaulah dia tu bukan munsharif, kita hanya boleh sebut ja'a Ahmadu. Ja'a Ahmadu dengan satu baris. Tapi dua-duanya namanya dhammah. Tak kira lah satu baris ataupun dua baris, dia tetap namanya al-dhammah. Al-dhammah tu bukan mewakili baris, dua baris ataupun satu baris, semata-mata baris di hadapan. Tak kira lah satu baris ataupun dua baris. Maksudnya, walaupun antum kira nampak empat, satu, dua, tiga dan empat, ketika isikan kotak 10 ni, antum akan isikan isim mufrad, jamak taksir. Kedua-duanya tersirat ismul ladzi la yansharif. Sebab isim di sini, al-ismu, isim yang tidak menerima tanwin ini merangkumi isim mufrad, merangkumi jamak taksir. Apa? Pada kata sini isim yang tidak menerima tanwin. Isim tu mewakili isim mufrad, mewakili jamak taksir. Sebab dalam ismul ladzi yansharif ni kita akan belajar, satunya dia ada wazan mafa'ilah dan wazan mafa'ilah. Confirm lah wazan tersebut wazan jamak, dia jamak taksir. Jadi al-ismul ladzi yansharif ni mewakili isim mufrad dan mewakili jamak taksir. Kalau antum isi mengikut zahir ni, kotak rafu' dan kotak nasab akan kosong lah ismul ladzi yansharif. Kalau tak nampak perbahasan munsharif dengan ghairul munsharif. Jadi dalam kotak rafu' ni isi al-ismul ladzi yansharif juga adalah dhammah. Duduk kat mana? Dalam jurumiyah tak sebut. Tersirat di bawah al-ismul mufrad dan tersirat di bawah jamak taksir. Sebab tak didatangkan kait. Jadi maksudnya isim mufrad itlaqan, jamak taksir itlaqan. Boleh? Faham? Kena ulang lagi? Boleh ke tak? Boleh tak? Nampak? Okey. Jadi kita ada 10 mawadhi', betul? Yang disebutkan oleh Ibnu Ajurum dalam kitabnya 4. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Di sebalik isim mufrad dan jamak taksir ni ada ismul ladzi la yansharif. Sebab ismul ladzi la yansharif tak disebut secara sharih dalam perbahasan apapun. Jadi isi juga di sini. Seterusnya jamak muannas salim, tak apalah, jamak muannas salim disebut di sini. Yang terakhir dia ada sebut al-fi'lu al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Memang ada dalam rajah kita al-fi'lu al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Tersirat juga di bawah al-fi'lu al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai' al-fi'lu al-mu'tallul akhir. Isikan juga al-fi'lu al-mu'tallul akhir ketika rafu'-nya dengan dhammah. Sebab apa? Perkataan fi'il mu'tal akhir ni antum akan jumpa perkataan ini secara jelas pada bab jazam sahaja. Jadi bab rafa' tak jumpa, bab nasab tak jumpa. Boleh tak jumpa bab khafat fi'il mudhari' mu'tal akhir? Boleh jumpa tak? Sebab apa? Boleh jumpa tak fi'il mudhari' mu'tal
akhir dalam bab khafat? Ada tak fi'il khafat? Tak ada. Memang takkan jumpa lah. Okey. Jadi fi'il mudhari' mu'tal akhir. Al-fi'lul mu'tal akhir maksudnya fi'il mudhari' mu'tal akhir. Kalau antum tengok dalam matan tak akan jumpa dalam bab rafa'. Jadi duduk di mana? Duduknya di bawah al-fi'lu al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Maksud fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Fi'il mudhari' yang tidak berhubung di akhirnya sesuatu pun. Sebenarnya kalau nak buat nama yang tepat dalam peta ni kan, kita kena sebut apa? Atas ni sebut al-fi'lu al-mudhari' as-sahih alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Bawah ni pula kita akan sebut al-fi'lu al-mu'tallu al-akhir alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Tapi yang dipanjang sangatlah. Maksudnya kita akan sebut fi'il mudhari' atas ni, maksudnya fi'il mudhari' yang diakhiri dengan bukan alif, waw dan ya, dan tidak berhubung akhirnya sesuatu. Yang ini kita akan sebut pula fi'il mu'tal akhir alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Maksudnya al-af'al khamsah ni lawan bagi kedua-dua ni. Jadi kita akan bincang. Af'al khamsah ni lawan bagi fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai' dan lawan bagi fi'il mu'tal akhir. Sebab apa? Al-af'al khamsah tu adalah fi'il mudhari' yang berhubung di akhirnya dengan sesuatu. Al-af'al khamsah tu maksudnya fi'il yang berhubung di akhirnya dengan alif tasniyah ataupun waw jamak ataupun ya mukhatabah. Tak kiralah fi'il tu sahih akhir ataupun mu'tal akhir. Maksudnya selagi fi'il tu sahih akhir ataupun mu'tal akhir ni daripada sudut fi'il tu akhirnya huruf apa? Jangan lagi kata daraba fi'il sahih akhir. Yadribu, jadi fi'il yadribu tu fi'il mudhari' sahih akhir. Contoh kita kata yakhsha. Yakhsha fi'il mudhari' diakhiri dengan alif. Jadi kita pakai fi'il mudhari' al-mu'tal akhir. Selagi mana huruf tersebut diakhiri dengan huruf tu, kita akan panggil dia sahih alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Tak kiralah akhir dengan bukan alif waw ya ataupun diakhiri dengan huruf-huruf yang lain. Bila bersambung dia dalam tasrif 14 fi'il mudhari' yang kita bincang. Bila bersambung je dengan alif, bersambung je dengan waw, bersambung dengan ya, tak kiralah dia mu'tal akhir ataupun sahih akhir, ketika tu nama dia af'al khamsah. Contoh yang pertama yadribu akan jadi yadribani. Yakhsha akan jadi yakhshayani. Contohnya lah yakhshayani. Ketika bersambung je dengan alif, hilang, tak akan tengok dah dia tu sahih ke dia tu mu'tal. Nama dia sama je, nama dia af'al khamsah. Tapi tanpa alif, tanpa waw, tanpa ya, kita akan bezakan dia sahih akhir ke mu'tal akhir dari segi perbahasan i'rab. Okay. Jadi al-fi'lu al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Di dalam 4 ni kita bincang 3 isim, 1 fi'il. Dalam isim kita ambil contoh fa'il, dalam fi'il kita akan ambil contoh fi'il mudhari' yang tak masuk lam ataupun tak masuk lam. Kita ambil contoh yaqumu Zaidun, yanjahu at-talibu. Apalah contoh fi'il mudhari' asalkan tak masuk lam dan tak masuk lam. I'rabnya simple. Yaqumu fi'lun mudhari' marfu'un li tajarrudihi 'anil nasib wal jazm. Marfu' sebab tak masuk amin nasab, tak masuk amin jazm. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Wa alamatu raf'ihi juga ad-dhammah. Seperti mana dalam isim mufrad boleh zahirah, boleh muqaddarah, jamak taksir boleh zahirah, boleh muqaddarah, jamak muannas salim juga boleh zahirah dan muqaddarah. Fi'il mudhari' sama. Contoh lagi kata yakhsha. Takut. Yakhsha kita akan i'rab fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi. Apa dia dalam rafa' dia? Ad-dhammah al-muqaddarah mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Jangan faham at-ta'azzur itu isim dia. Asalkan kalimat tu berakhiri dengan alif, tak kiralah isim ataupun fi'il, dia adalah muqaddarah dengan sebab ta'azzur. Jadi yakhsha ni contoh fi'il yang diakhiri dengan alif. Jadi yakhsha kita akan i'rab fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Kalau ambil contoh yad'u pula, yad'u wa tidak baris. Sama juga yad'u kita akan fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah mana'a min zuhuriha as-sifat. Sebab asalnya boleh yad'u,
tapi berat nak sebut yarmu, jadi dimatikan waw tersebut. Begitu juga dengan yarmi. Maksudnya boleh sebut yarmiyu tapi dimuqaddarahkan dengan sebab as-siqal. Okay. Jadi empat-empat keadaan itu boleh menerima zahirah dan boleh menerima al-muqaddarah. Okay. Jadi kalau jumpa fi'il mudhari', kira fi'il tu diakhiri dengan huruf yang sahih ataupun huruf yang mu'tal, alif, waw ataupun ya, kesemuanya selagi mana tidak bersambung dengan alif, tidak bersambung dengan waw, tidak bersambung dengan ya, dia termasuk dalam al-fi'lu al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Yang dimaksudkan dengan lam yattasil bi akhirihi syai' ni tak bersambung dengan alif, tak bersambung dengan waw, waw jamaah, alif, alif naik, alif yang menunjukkan dua orang, dan ya al-mu'annasah al-mukhatabah, ya yang menunjukkan seorang kamu perempuan, kamu seorang perempuan. Ini tahu teribina, kamu seorang perempuan yang memukul. Yang itu maksudnya alif husnain ni maksudnya mereka berdua ataupun kamu berdua. Waw jamaah ni maksudnya mereka semua ataupun kamu semua. Kat sini ada dua, kat sini pun ada dua, lepas tu dia akan jadi lima. Alif husnain ni ada dua, sama ada mereka berdua ataupun kamu berdua. Waw jamaah ni juga dua, mereka semua ataupun kamu semua. Al-mu'annasah al-mukhatabah, kamu seorang perempuan. Jadi ada satu. Jadi dari sudut bila daripada sudut huruf dia ada tiga, daripada sudut maksud dia ada lima. Boleh? Dari sudut kalau nak tafsirkan lagi dia akan jadi berapa? Dia boleh jadi sampai 7. Okey. Lepas ni kita akan masuk tafsir itu untuk nak bagi nak bagi nampak jelas apa yang dimaksudkan dengan fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Okay, pertama sekali, asalkan fi'il mudhari' itu tak berhubung dengan tiga perkara ni, dia adalah termasuk dalam fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai' dan juga fi'il mudhari' al-mu'tal akhir yang mana rafa'nya dengan dhammah. Inilah dua ni. Kenapa dalam tiga keadaan ni dia tidak rafa' dengan dhammah? Sebab tiga ni dinamakan sebagai al-af'al al-khamsah. Bila berhubung dengan tiga perkara ni, fi'il mudhari' tadi akan dinamakan sebagai al-af'al al-khamsah. Al-af'al al-khamsah kat sini kita dah isi ke belum? Belum isi. Jadi alamat rafa'nya bukan dengan dhammah. Sebab kita masih dalam pembahasan dhammah, kita masih berbagi waw, alif dan nun. Af'al al-khamsah bukan rafa' dengan dhammah. Bila berhubung dengan alif, waw dan ya, dia dinamakan sebagai af'al khamsah. Af'al khamsah tidak rafa' dengan dhammah. Okey, yang kedua, yang dimaksud dengan fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai', ini mungkin terlepas pandang. Jangan bersambung dengan nunun niswah. Dan janganlah fi'il mudhari' tadi berhubung dengan nun at-tawkidi al-mubashirah. Maksudnya fi'il mudhari' yang tidak berhubung di akhirnya dengan sesuatu, jangan berhubung dengan lima perkara. Jangan berhubung dengan alif yang membawa maksud dua orang. Jangan berhubung dengan waw jamaah yang membawa maksud ramai. Jangan berhubung dengan ya yang membawa maksud seorang kamu perempuan. Tak boleh berhubung dengan nun niswah yang membawa maksud mereka semua perempuan ataupun kamu semua perempuan. Dan tidak boleh berhubung dengan nun taukid yang menumpuhkan fi'il tersebut. Maksudnya benar-benar pukul, benar-benar diri, benar-benar. Tak boleh dengan nun taukid. Nun taukid yang dia yadribanna, yasjunanna, seterusnya. Sebab apa? Anda asingkan dua kata ni. Sebab apa? Tiga yang pertama ni namanya af'al khamsah. Af'al khamsah ada i'rab yang lain. Adapun kotak yang kedua ni, fi'il mudhari' ketika berhubung dengan nun niswah dan nun taukid, dia bukan dalam mu'rabat, tapi dia terlingkung dalam al-mabniyah. Mana-mana fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswah tak perlu cari i'rab, terus mabniyun ala. Nampak je yadribna. Cara i'rab ni tak kira lah dia duduk depan ke belakang ke, ada apa sebelum ke selepasnya.
nampak dia ada nun niswah tu, kita akan terus sebut fi'lun mudhari'un mabni 'ala sukun. Sebab apa? Bila dia bersambung dengan nun niswah, sebelumnya akan mati. Yadribna, apa-apalah, dia akan mati. Yaqumna dan seterusnya. Nampak je fi'il mudhari' berhubung dengan nun niswah, terus i'rab fi'lun mudhari' mabni 'ala sukun. Dan seterusnya, kalau nampak fi'il mudhari' bersambung dengan nun taukid, terus sebut fi'lun mudhari' mabni 'ala fathi. Dia akan jadi yaqumanna, yadribanna, yazhabanna. Huruf terakhir sebelum nun tu akan berbaris di atas. Jadi dua perkara ni sebab apa dia bukan alamatnya rafa'? Sebab dia adalah mabni. Boleh? Nampak? Sekali lagi, yang dimasukkan dengan fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai', dalamnya tersirat fi'il mudhari' mu'tal akhir. Dua-dualah. Ketika mana? Selagi mana fi'il tersebut tak kira diakhiri dengan alif wawiyah ataupun diakhiri dengan huruf-huruf yang lain, selagi mana akhir tadi tidak berhubung dengan alif husnai. Maksudnya tidak jadi yadribani, tak jadi yaksyayani, tak jadi yadmiyani, tak jadi yad'uwani, tak jadi yadribuna, tak jadi yarmuna, tak jadi yakshawna, tak bersambung dengan waw dan tak bersambung dengan ya, tak akan jadi tadribina. Seterusnya, dia tidak akan i'rab dengan dhamma sebab tiga ni kita namakan sebagai af'al khamsah, dan af'al khamsah ketika rafa' alamatnya lain yang belum kita bincangkan lagi. Begitu juga yang dimaksud dengan alladzi lam yattasil bi akhirih syai', janganlah fi'il mudhari' tadi berhubung dengan nun niswah dan jangan berhubung dengan nun taukid. Sebab apa? Fi'il mudhari' dalam dua keadaan ni dia adalah mabni, bukannya mu'rab. Bila mabni kita tak bincang dah. Kita tak bincang dah dia tu alamatnya apa, sebab dia mabni. Mabni ni benda yang tak berubah. Bila nun niswah, terus ingat fi'il mudhari' mabni 'alal fathi. Nampak je nun taukid, terus sebut fi'il mudhari' mabni 'ala. Yang pertama, kalau nun niswah mabni 'ala sukun, kalau nun taukid kita akan sebut mabni 'alal fathi. Cuma dalam nun taukid ni ada kait al-mubashirah, kita akan bincang bila perlulah, sebab perbahasan tu agak sukar. Nun taukid ni bukan semua keadaan lah. Sebab kadang-kadang antum akan jumpa layas junun nahu, ada jumpa layas junanna. Jadi kalau bincang tu jadi panjang. Tapi sifirnya bila nampak, sebab tu dia panggil al-mubashirah. Al-mubashirah ni direct. Bila masuk pada direct, akhir fi'il dengan nun taukid tu tak ada asing. Tak ada benda yang mengasing. Bila anda sebut yadribanna, mana akhir fi'il? Apa huruf akhir fi'il? Ba kan? Ba dengan nun ada huruf mengasing kan? Tak ada. Jadi ketika tu dipanggil al-mubashirah. Jadi kita akan panggil yadribanna fi'il mudhari' mabni 'ala al-fathi. Boleh? Boleh tak ni? Tak cepat sangat. Cepat. Cepat itu susu. Sekali lagi. Dah dua kali dah, tak payah. Cuma kita ambil tasrif fi'il mudhari' untuk nampakkan lebih jelas. Lepas ni kelas ni ya? Syekh. Pada mas, sempat membincang. Lama. Okey. Tasrif fi'il mudhari'. Luas sikit kita masuk saraf. Tasrif kita ada tasrif 10. Dari fi'il madhi, mudhari' dan seterusnya. Kita nak masuk tasrif fi'il mudhari'. Sebab yang mu'rab hanya fi'il mudhari'. Fi'il madhi dengan fi'il amr mabni. Jadi tak masuk dalam perbahasan ma'rifati alamatil i'rab. Dia dah bincang dalam, kita akan bincang dalam babul af'al di mabni ala. Yang kita akan bincang dalam empat i'rab ni cuma fi'il mudhari'. Jadi sekarang ni kita nak ambil tasrif fi'il mudhari'. Tasrif fi'il mudhari' ada berapa? 10 14? Ha? 14 ke 10? 14 lah. Sebab dia mewakili dhamir lah. Dhamir ada berapa? Ada 14. Jadi dia mewakili dhamir tu, jadi dia ada 14. Kita ambil yadribu lah. Senang, kita tak nak bagi, tak nak ambil huruf mu'tal, jadi perbahasan saraf lah. Kalau kita ambil fi'il mudhari' yadribu. Yadribu ni mewakili huwa. Ini sama dengan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, anuna. Orang kata ustaz ni macam ngajar budak tadi kata. Cuma matlamatnya kita nak sampai banyak orang. Yadribu mewakili huwa. Kemudian apa dia? Yadribani mewakili huma. Yadribuna mewakili hum. Kemudian kita mewakili hiya, apa dia? Tadribu.
mewakili dia. Kemudian tadribani huma yang mewakili dua perempuan. Yadribna mewakili kunna. Kemudian kita ada yang mewakili anta. Tadribu mewakili antuma. Tadribani mewakili antum. Tadribuna mewakili anti. Ini yang dimasukkan dengan al-muannasah al-muqatabah, seorang perempuan yang dikhitab. Yang al-muannasah al-muqatabah kat sini lah. Dia jadi macam mana? Tadribina. Takut antum gambar sebab alif husnain dua, wawu jamaah ramai. Tapi al-muannasah al-muqatabah tu seorang perempuan. Sebab ni dia duduk dekat apa ni? Kalau orang domain mewakili apa ni? Mewakili anti. Anti tu maksud al-muannasah al-mukhatab. Seterusnya antuma perempuan sama juga. Yang terakhir antunna tadrib. Akhir sekali ana dan nahnu tadrib. Tadribu dan nadribu. Okey, sekarang andailah ke-14 fi'il ni, antum andaikan dia dalam keadaan marfu. Sebab kita tak masukkan lam, kita tak masukkan lam. Kita andaikanlah dia ayat yang sempurna. Kadang-kadang ada orang fikir, Ustaz kata dalam perbahasan mula-mula kita nak bincang kalau dia dalam jumlah mufidah, mana fa'il, mana fa'il, mana maf'ul. Andaikanlah dia sempurna kan. Tapi kita buang dia punya fa'il dan maf'ul. Fa'il dan maf'ul kita kita. Andaikanlah semua ni maf'ul. Okey. Bila mana kita nak namakan dia sebagai al-fi'lu al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Tadi kita bagi 3 kait. Jangan ada alif isnain, jangan ada waw jamaah, dan jangan ada ya muannasah al-mukhatabah. Okey, dalam 3 daerah yang pertama ni, ada tak alif isnain? Ada. Tak boleh kita nak katakan dia fi'il mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi al-dhamma. Yadribuna ada alif atau waw? Tak boleh kita kata yadribuna fi'il mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Tadribani ada alif? Tak boleh kita nak katakan dia fi'il mudhari' marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kita tinggalkan dulu. Di dalam yang ketiga ada tadribani, ada tadribuna. Di dalam ni alif atau waw dulu ada tadribani. Yang terakhir kita ada ya muannasah mukhatabah. Sini. Dari segi tasrif kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari segi bilangan dia ada 7. Dari segi maksud dia ada 5. Dari segi huruf dia hanyalah 3. Dari segi huruf dia 3. Alif, 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 waw, waw dan ya. Dari segi maksud musanna, jamak dan muannasah mukhatabah dia akan balik kepada ghaibah ataupun mukhatabah dia akan jadi 5. Tapi dari segi kita kira secara detail dia akan jadi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Sebab apa? Alif isnain ni mewakili dua kali lelaki dan 2 kali perempuan. Dia akan jadi 4. Okey. Itu kait yang pertama. Kait alladhi lam yattasil bi akhiri syai', asalkan tak ada alif, tak ada waw dan tak ada ya. Kita dah pangkal apa? 7. 7 daripada 14 tinggal 7 lagi. Kotak yang kedua tadi, anda kata jangan berhubung dengan nun niswah dan nun taukid. Nun taukid jangan carilah, ada jumpa. Tak. Nun taukid tu tak masuk dalam bab saraf. Nun taukid tu maksudnya mana-mana fi'il yang kita nak kukuhkan ayat dia, kita pun tambah nun taukid. Ketika tu dia juga tak boleh kita nak katakan dia rafa' dengan dhamma. Okey. Sekarang kita nak cari nun niswah. Mana yang ada nun niswah? 1, 2. Yadribna dan tadribna. Yadribna ni terus antum sebut fi'il mudhari' mabni 'ala sukun. Tadribna fi'lun mudhari' mabni 'ala sukun. Tak payah bincang apa, tak payah fikir. Terus mabni 'ala sukun. Dua perkataan ni terus mabni 'ala as-sukun. Yang 7 ni kita tak bincangkan lagi sebab apa? Dalam af'al khamsah kita tak masukkan lagi apa dia alamat af'al khamsah ketika rafa'. Apa alamat rafa' dia? Okey, jadi yang baki ni apa? Kita boleh sebut yadribu, kita boleh sebut tadribu, kita boleh sebut tadribu di sini. Tadribu dan tadribu. Berapa? Berapa tinggal? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lah.
adribu dan nadribu. 5 daripada tasrif 14. Okey. Untuk fi'il mu'tal akhir tu kena buatlah. Contoh kita ambil sini kata kita kata yarmi lah. Jadi kan yarmi, tapi yang tak tulis 14 tak jadi bincang perbahasan sorof dari fi'il mu'tal. Okey. Sama juga kalau antum, siapa yang boleh buat wazan dia lah. 14 ni yang pangkah dalam fi'il yang diakhiri dengan huruf sahih. Sekali fi'il diakhiri dengan ba, kita bagi huruf sahih. Yang pangkah pada fi'il sahih ni, kalau kita buat tasrif bagi 14 yarmi juga dipangkah. Jangan faham fi'il mu'tal akhir tak sama seperti tak. Yarmiyani juga pangkah. Sebab dia juga adalah af'al khamsah. Af'al khamsah tu bukan semata-mata yang diakhiri dengan huruf sahih, juga fi'il yang diakhiri dengan huruf mu'tal. Jadi bila bersambung dengan alif, bila bersambung dengan waw, bila bersambung dengan ya, kita tak pandanglah dia sahih ke dia mu'tal. Yang kita pandang dia sahih akhir ataupun mu'tal akhir sebelum bersambung dengan alif, waw ataupun ya tersebut. Begitu juga kalau yarmi ni bersambung dengan niswah, sama juga keadaannya, dia akan mabni ala sukun. Dia akan mabni ala sukun. Jadi maksudnya dalam tasrif 14 kita ada hanya 5 perkataan yang boleh kita kata fi'ilun mudhari' marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah az-zahirah kalau akhirnya huruf yang sahih. Kalaulah yarmi, yakhsha dan yad'u, 5 keadaan yang kita akan i'rab fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah. Kalau yakhsha kita akan kata at-ta'azzur, yad'u dan yarmi kita akan kata as-siqat. Boleh? Okey, itu untuk alamat yang pertama, dhammah menjadi alamat bagi rafa'. Okey, ini tambahan buat tajuk. Siapa yang dapat lengkap, alhamdulillah. Yang dapat lengkap baik kan? Kenapa? Tutup sekejap, tadi keluar sekejap. Paling kita masuk buku. Okey, kita nak main ilah ma'lul. Sebelum ni mula-mula sekali, sebelum masuk dalam bab i'rab, ana dah nyatakan kaedah umum. Asal bagi isim murab ke mabni? Murab. Kuat sikit. Nak mudah habis orang. Asal bagi fi'il murab juga. Mabni. Terbalik kan? Asal bagi isim murab, asal bagi fi'il mabni. Bila sebut asal, antum jangan tanya sebab apa. Kalau jumpa isim tu berubah-ubah, kenapa isim berubah? Jangan tanya. Benda asal kita tak tanya. Contoh tiba-tiba dia datang kelas, anda tanya kenapa anda datang ni? Sebab asalnya datang. Tapi kalau anda tak datang ni, tiba-tiba esok anda jumpa, anda akan tanya kenapa tak datang semalam? Jadi benda yang pelik kita akan tanya. Benda yang asal kita tak tanya. Kita tanya kenapa anda datang ni? Kecuali kalau lah orang tu datang tu pelik. Orang tu biasanya dia tak datang, tapi dia datang itu. Jadi datang tu bukan asal bagi dia. Yang kedua kita tanya, anda datang ni kenapa baru kita tanya. Jadi benda yang ditanya adalah benda sebaliknya. Di dalam isim, kita tak tanya kalau isim tu berubah. Yang kita tanya kenapa ada isim yang tak berubah. Baru kita tanya kenapa dhamir tak berubah, kenapa isim istifham tak berubah, kenapa isim mausul tak berubah, kenapa isim isyarat tak berubah. Tapi antum tak perlu setlah sekarang, sebab itu bukan peringkat. Cuma perlu ditimbulkan tanda tanya kenapa ada isim yang tidak berubah. Dalam fi'il sebaliknya, asal bagi fi'il dia mabni, dia tak berubah. Jadi ada fi'il yang berubah. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Suruh ambil satu step. Jadi kalau tanya kenapa fi'il madhi tak berubah, tak perlu tanya. Memang asal bagi dia tak berubah. Kenapa fi'il amar tak berubah? Memang asalnya macam tu. Tapi kena timbulkan tanya, kenapa fi'il mudhari' berubah? Tak ikut kaedah fi'il amar dengan fi'il madhi. Itu yang ditimbulkan. Sifirnya senang. Fi'il mudhari' berubah kerana ada wajah persamaan dengan isim. Apa wajah persamaan tu tak payah bincang. Cuma dia ada wajah persamaan dengan isim. Oleh kerana wajah persamaan sampai kita kata dia ni isim ke fi'il? Isim ke fi'il? Sebab kita kata soalan-soalan macam itulah. Ini antum nak bagi kait. Kenapa anda sabitkan ilah maklum? Antum akan kuat ingatan kalau nampak benda ni. Kenapa fi'il berubah? Sebab sama dengan isim. Soalan kita kata ini isim ke fi'il? Isim ke fi'il? Ubahkanlah, ambil kaedah isim. Sebab berlaku kesamaran. Sebab ada wajah persamaan. Okey. Apabila sekarang ni seolah-olah ini dah semua fi'il mudhari'. Tasrif 14 ni bila bersama dengan dhamir, betul? Apabila kita kata fi'il mudhari' ni sebiji macam isim, yadribu macam dharibun, tadribu macam dharibatun, adalah wajah persamaan kita tak bincang. Tiba-tiba dalam yadribna dan tadribna dah kata tadi sama. Kenapa dia kat sini boleh jadi mabni balik? Anda nampak? Nak bagi nampak kait tu boleh berubah-ubah.
kenapa ketika fi'il mudhari' bersama dengan nun niswah dia kembali mabni, yang mana mabni itu asal bagi hukum fi'il. Sebab apa? Sebab nun niswah tak masuk dalam isim. Nun niswah ni dipanggil khususiat isim, khususiat fi'il, perkara yang khas bagi fi'il. Seolah-olah dia kata yadribu ni isim ke fi'il, isim ke fi'il, tak nampak ubah. Yadribu ni isim ke fi'il, isim ke, tapi sampai yadribna nampak nun niswah, tak berlaku kesamaran. Benda yang masuk nun niswah ni fi'il, kembali balik hukum fi'il tersebut, fi'il mudhari' mabni ala sukun. Tadribna fi'il mudhari' mabni ala sukun. Nak kata nampak ilah dengan makna tu berlega, menyebabkan hukum tu bertukar-tukar. Boleh? Yang nampak-nampak lah, yang tak nampak abaikan. Sebab ilah ni kadang-kadang orang cakap menyebabkan nahu tu jadi sukar. Ada setengah orang dirasakan benda tu yang menjadikan senang, sebab dia akan nampak ikatan tersebut. Ada orang kata susah-susah dah ingat dah cukup kan. Ada yang kata, ada orang kata nampak cantik susunan ni. Bila nampak kenapa macam ni, ada sebab. Kenapa macam ni, ada sebab. Ada yang tak setuju, dia kata seolah-olah benda tu direka-reka, bukan datang daripada Arab pun, pandai-pandai reka je. Tapi apa, hatta kalau reka sekalipun, benda tu memudahkan, boleh diambil lah. Boleh? Seolah-olah apa sebab nak kata? Dia bersambung dengan perkara yang menyebabkan persamaan dia dengan isim hilang. Sebab ada niswah, dia kembali balik pada hukum asalnya, yang ada hukum asal tu adalah mabni. Jadi kat sini tak bincang fi'il mudhari' apa alamat marfu' dia, apa alamat marfu', terus dia akan disebut mabniun ala sukun. Bila mabni, lalu bincang mu'adharah akhir. I'rab mabni lain, i'rab mu'rab cara dia lain. Kita akan sebut hakikat terlebih dahulu dan seterusnya. Itu kita akan tatbik bila kita habis bab ma'rifati alamat i'rab. Bab dia berlega-lega tu kita akan tatbik dalam contoh-contoh yang lain lepas ni. Bagi nampak ikatan. Boleh? Kita baca kitab. Kita lepas ni. Kita baca syarat. Qal asy-syarih rahimahullah, wa aqulu takunu ad-dhammatu alamatan ala raf'il kalimati fi arba'ati mawadhi'a. Dhammah menjadi tanda bagi satu-satu kalimah tu adalah marfu' pada 4 tempat. Al-mawdi'ul awwal al-ismul mufrad, isim mufrad. Wal mawdi'us tsani jam'ut taksir, wal mawdi'us tsalits jam'ul muannatsis salim. Wal mawdi'ur rabi' al-fi'lu al-mudhari' alladhi lam yattasil bihi. Dia sebelum ni allati lam tasil bi akhiri syai', dia tafsirkan apa syai' tu. Lam yattasil bihi alif itsnain wala wawu jamaah wala ya'u mukhatabah wala nun taukidin khafifatun aw thaqilah wala nun niswatin. Maksudnya tidak berhubung dengan 5 perkara tersebut. Yang itu dimasukkan dengan al-fi'lul ladzi lam yattasil bi akhiri syai'. Kalau rajin tulis tulang kotak memang tak muatlah. Boleh. Itu yang dimasukkan dengan syai' tadi. Okey. Sekarang ni dia nak bincang takrif. Sebelum ni kita dah bincang muhadharah akhir. Tapi dalam kitab dia bincang takrif tu mengikut tempat. Sekarang ni kat sini baru jumpa isim mufrad, jadi dia takrifkan apa dia isim mufrad. Amal ismul mufrad, apa yang dimasukkan dengan isim mufrad? Fal muradu bihi hahuna, isim mufrad yang dimasukkan di sini adalah sebab apa? Sebab perkataan al-mufrad antum akan jumpa dalam bab ni, antum akan jumpa dalam bab khabar, antum akan jumpa dalam bab munada, dan antum akan jumpa dalam bab satu lagi. Astagfirullahalazim. Siapa tu lagi? Tak apalah. Tapi dia setiap keadaan tu dia berbeza-beza maksud dia. Tapi dalam bab i'rab yang dimaksud dengan al-mufrad adalah ma laisa musannan wala majmu'an, isim yang tidak menunjukkan dua, tidak menunjukkan jamak. Jamak tu pecahkan 3. Buat tiga ni. Maksudnya bukan jamak taksir, bukan jamak muannas salim, bukan jamak muzakkar salim. Majmu'an tu merangkumi 3 jamak. Wala mulhaqan bihima. Kita ada satu istilah kalau kita gaji nantilah. Kita ada mulhaq bil musanna, kita ada mulhaq bi jam'il muzakkar salim, kita ada mulhaq bi jam'il muannas salim. Maksudnya jangan dia musanna, jangan dia jamak, jangan dia mulhaq bil musanna, tak nak juga mulhaq jamak. Itu yang dimasukkan dengan mufrad. Yang terakhir sekali, wala minal asma'il khamsati, tak nak juga dia tu daripada isim yang 5. Walaupun isim 5 hakikatnya dia adalah isim mufrad. Abun, seorang ayah. Akhun, seorang saudara. Begitu seterusnya. Tapi sebab apa? Sebab apa tak boleh masukkan isim mufrad dalam takrif ni? Sebab isim 5. Sebab isim 5 dia mengambil i'rab yang lain. Jadi dalam babul i'rab dia dikecualikan. Tapi dalam perbahasan sharah, bila kita bincang contohnya
Dalam ilmu sharah bila kita sebut isim mufrad, apa-apa yang menunjukkan masuk satu semuanya isim mufrad lah. Tak kira lah abun, akhun pun termasuk dalam isim mufrad. Tapi sekarang ni bila masuk dalam babul i'rab, oleh kerana 5 isim tersebut, abun, akhun, hamun, hanun dan zu tu, dia ada i'rab yang khas, dikeluarkan dia daripada ta'rif isim mufrad dalam bab i'rab sahaja. Dalam bab i'rab saja, walaupun hakikatnya dia adalah isim mufrad pada perbahasan sharah. Okey. Dia kata asalkan bukan musanna, bukan jamak, bukan isim 5. Sawaun akanal muradu bihi muzakkaran, tak kira lah yang dikehendaki dengan kalimat tersebut muzakkar, contohnya Muhammad, Ali, Hamzah, amkanal muradu bihi muannasan. Maksudnya dia tak melihat daripada sudut jantina, asalkan dia bukan musanna ataupun bukan jamak. Muannas contohnya Fatimah, Aisyah, Zainab. Wa sawaun akanatid dhammatu zahiratan, tak kiralah juga dhammah tu boleh nampak, kama fi nahwi hadara Muhammadun wa safarat Fatimatu am kanat muqaddaratan aw kanat muqaddaratan. Contohnya hadara al-fata wal qadi wa akhi. Dia bagi 3 contoh. Al-fata contoh ta'azzur, al-qadi contoh siqal, akhi contoh ishtighalul mahal biharakati al-munasabah. Contoh yang kedua, wa nahwu tazawwajat Laila wa Nu'ma. Laila wa Nu'ma tu contoh ta'azzur, tapi contoh untuk kalimat yang muannas. Fa inna Muhammadun wa kadza Fatimah marfu'ani wa alamatu raf'ihima ad-dhammah az-zahirah. Contoh Fatimah dengan contoh Muhammad tu kita akan i'rab fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah az-zahirah. Wal fata wa misluhu Laila wa Nu'ma marfu'at, juga marfu', tapi wa alamatu raf'ihin dhammatun muqaddaratun 'ala al-alif mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Wal qadi marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya' mana'a min zuhuriha as-siqal. Wa akhi marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala ma qabla ya'il mutakallim mana'a min zuhuriha harakatul munasabah. Atau yang panjangnya ishtighalul mahal biharakatil munasabah. Azan ya? Cepat sebab kita dah bagi contoh tu. Yang kedua, wa amma jam'ut taksir. Apa yang dimaksudkan dengan jamak taksir dalam babul i'rab? Fal muradu bihi ma dalla ala akthara min asnaini aw isnataini ma'a taghayyurin fi sighati mufradi. Isim yang menunjukkan lebih daripada 2 lelaki ataupun 2 perempuan serta berlaku perubahan pada sirah mufrad. Maksudnya dia dengan isim mufrad tu lari jauh. Ada lari, bukanlah jauh, asalkan lari je. Asalkan lari kita akan panggil jamak taksir. Wa anwa'ut taghayyuri al-mawjudati fi jumu'it taksir sittah. Perubahan yang berlaku pada jamak taksir ni ada 6. Kita dah bincang sebelum ni, kita baca cepat-cepat. Yang pertama, taghayyurun bisyakli laisa ghairu, berubah baris tidak yang lain. Laisa ghairu tu maksudnya bas ataupun faqat. Maksudnya laisa ghairu tu faqat ataupun bas. Tak payah tulis lah bas, tulis faqat je lah. Okay, nahwu asadun dan usudun. Asadun, usudun. Usdun, namirun, numurun. Huruf sama, tak ada huruf yang dibuang, tak ada huruf yang ditambah, tapi yang berlaku perubahannya adalah baris sahaja. Tetap dipanggil taksir. Taksir tu maksud pecah. Taksir lah pecah tu dari segi baris ataupun sebagainya. Fa inna hurufal mufradi wal jam'i fi hadaini al-mithalaini muttahidah. Huruf-huruf ketika mufrad dan ketika jamak huruf yang sama. Tapi wal ikhtilafu bainal mufradi wal jam'i innama huwa fi syakliha. Perubahan yang berlaku di antara mufrad dan jamak adalah pada barisnya sahaja. Yang kedua, taghayyurun bin naqsi laisa ghairu, perubahan dengan buang. An-naqsi tu buang huruf. Buang huruf laisa ghair, tidak yang lain. Contohnya tuhamatun, tuhamun, tukhamatun, tukhamun. Fa anta tajidul jam'a qad naqasa harfan fi hadainil mithalain. Jamak tadi telah dibuang satu huruf daripada mufrad dia. Wa huwa atta wa baqil hurufi ala haliha fil mufradi. Dia tak ubah baris, huruf yang lain tetap kekal yang sama. Yang ketiga, taghayyurun bi ziyadati laisa ghairu, perubahan dengan penambahan huruf tidak yang lain. Contohnya sinwun jadi sinwanun. Jangan faham sinwun tu dhammah. Huruf terakhir kita tak bincang sebab huruf terakhir tu harakah i'rabiyah. Yang kita nak bincangnya huruf harakah asliyah tu. Sad dan nun tu tak berubah, tetap dengan sin. Sad tu tetap baris bawah,
nun tu tetap baris mati. Jadi sinwun dan sinwan perbezaannya ada berlaku penambahan alif dan nun. Itu dipanggil taghayyurun biziyadah faqat. Qauluhu ta'ala sinwanun wa ghairu sinwan. Okay, yang keempat, taghayyurun fi syakli ma'an naqsi, berubah baris serta buang huruf. Contohnya sarirun, sururun. Dalam mufrad ada ya, dalam jamak tak ada ya. Lepas tu sin pada mufrad baris atas, sin dalam jamak berbaris di hadapan. Begitulah boleh faham. Kitabun, kutubun, ahmarhum, abyad jadi bidun. Yang kelima, taghayyurun fi syakli ma'a ziyadah, baris serta tambah huruf. Sababun jadi asbab, sin asalnya hidup, dalam asbab sin mati, lepas tu tambah pula huruf alif. Batalun jadi abtal, hindun jadi hundun, hunud, begitu seterusnya. Yang terakhir, taghayyurun fi syakli ma'a ziyadati wan naqsi, berubah baris, buang huruf, tambah huruf. Pelik, kenapa buang dan tambah? Maksudnya buang huruf asal, tambah huruf yang tak kena-mengena. Itu yang maksud dengan buang dan tambah. Contohnya karimun kurama. Okey, apa baris yang berubah? Cukup tengok kaf. Kaf ketika mufrad baris atas, ketika jamak jadi baris kurama. Dalam mufrad ada ya, dalam jamak tak ada ya. Dalam mufrad tak ada hamzah, dalam jamak ada hamzah. Itu dimasukkan ada tiga-tiga perubahan. Raghifun, urfan, katibun, kutab, amirun, umar. Okey, itu semua perubahan, tak penting pun, itu perbahasan sharaf sebenarnya. Wa hadhihi al-anwa' kulluha takunu marfu'atan bid-dhammati sawa'un akana al-muradu min lafzil jam'i mudhakkaran. Tak kiralah jamak tu muzakkar, sebab jamak taksir ni mewakili muzakkar dan muannas. Rijalun, kutabun, amkana al-muradu minhu muannasan nahu hunudun wa zayanib wa sawa'un akanati dhammatu zahiratan. Tak kiralah dhammah tu zahir. Contohnya apa? Contoh-contoh yang tadi. Amkanat muqaddarah ataupun dhammah tu tak zahir. Contohnya sukara dengan jarha. Sukara tu jamak bagi sukra, seorang yang mabuk. Begitu dengan jarha. Nahu adara wa habala taqulu qama ar-rijalu waz-zayanibu fatajiduhuma marfu'aini bi-dhammati al-dhahirah. Taqulu hadara al-jarha wal-adara fayakunu kullun min al-jarha wal-adara marfu'an bi dhammatin muqaddaratin 'ala al-alif mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Okey, tapi muqaddarah yang berlaku dalam jamak taksir semua at-ta'azzur lah. Cuma yang ada sebab at-ta'azzur, sebab jamak taksir yang diakhiri dengan alif maksur. Okay, masuk jamak muannas salim. Apa dia jamak muannas salim? Ma dalla ala aksara min asnataini bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Contoh dia Zainabat wa Fatimat wa Hammamat. Taqulu jaa az-Zainabat wa safara al-Fatimat. Faz-Zainabat wal Fatimatu marfu'ani wa alamatu raf'ihima ad-dhammatu zahirah. Wa la takunu ad-dhammatu muqaddaratan fi jam'il muannas salim. Dalam jamak muannas salim, marfu' dia semua dengan dhammah zahirah. Illa inda idafatihi liyahil mutakallimi, kecuali kalau kamu idafatkan jamak muannas salim tadi kepada ya yang bermaksud aku. Contohnya hazihi syajarati wa bakarati. Ini pokok-pokok aku dan lembu-lembu aku. Dan itulah jamak idafatkan kepada ya mutakallim. Sebab apa kita akan i'rab syajarati itu khabar marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah mana'a min zuhuriha harakatul munasabah ataupun ishtighalul mahal bi harakatil munasabah. Okey, habis tu. Maksudnya boleh jugalah jamak muannas salim muqaddarah, tapi satu keadaan saja. Tak boleh ta'azzur, tak boleh berlaku as-siqal. Okey, cuma dia kata dalam takrif bi ziyadati alifin wa ta. Okey, kata fa in kanatil alifu ghaira zaidah. Tapi kalaulah alif tu bukan zaidah, bi an kanat mawjudatan fil mufradi. Sebab contohnya alif tu ada ketika mufrad. Contohnya al-qadi wal qudah. Wadda'i waddu'ah lam yakun jam'a muannasin saliman. Ketika tu kita tak namakan dia sebagai jamak muannas salim, bal huwa hina izin jam'u taksir. Akan tetapi dia jamak taksir. Walaupun dalam bab rafa' tak berlaku perbezaan, sama-sama rafa' dengan dhammah, tapi janganlah sebut li'annahu jam'ul muannas salim. Kita kena sebut li'annahu jam'u at-taksir. Begitu juga wa kadzalika law kanat ta'u laysat zaidah. Begitu juga kalau ta tu bukan ta zaidah, bi an kanat mawjudatan fil mufradi. Macam mana nak tahu zaidah tak zaidah? Kalau ada ketika mufrad, jadi dia bukan zaidah. Contohnya maitun wa amwan, baitun wa abyad wa sautun wa aswad. Kana min jam'i taksir wa lam yakun min jam'il muannas salim. Boleh? Cepat-cepat. Yang terakhir sekali wa ammal fi'lul mudhari', yang keempat.
فنحو يضرب ويكتب فكل من هذين الفعلين مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. Itu contoh untuk dhammah az-zahirah. وكذلك يدعو ويرجو فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل. وكذلك يقضي ويرضي فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. Waw dengan ya sama-sama thiqal. Yang terakhir وكذلك يرضى akhir dengan alif ويقوى فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر ataupun منع ظهورها التعذر. Akhir dengan alif at-ta'azzur, akhir waw dengan ya as-siqal. Okey, apa yang dimaksudkan dengan alladhi lam yattasil bi akhiri syai'? Wa qawluna alladhi lam yattasil bihi alif ithnain aw waw jama'ah aw ya'u mukhatabah yukhriju mattasala bihi wahidun min hazihi al-asya'i salasa. Bila disebut tak boleh berhubung dengan alif, tak boleh berhubung dengan waw, tak boleh berhubung dengan ya, mengeluarkan fi'il mudhari' yang berhubung salah satu daripada tiga tadi. Famattasala bihi aliful ithnain, mana-mana fi'il mudhari' yang berhubung dengan alif, contohnya yaktubani wa yansurani. Wa mattasala bihi wawul jamaah, fi'il mudhari' yang berhubung dengan waw jamaah, contohnya yaktubuna wa yansuruna. Wa mattasala bihi yaul mukhatabah, contohnya taktubina wa tansurina wa la yurfa'u hina izin bid-dhammah. Kita takkan i'rab fi'il mudhari' marfu' wa alamat raf'i dhammah, akan tetapi bal yurfa'u bisubutin nun. Kita akan sebut fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nun, alamat yang terakhir dalam rafa'. Tapi dia dah cerita kat sini lah. Wal alifu awil wawu awil ya'u, alif tu sendiri, waw tu sendiri, ya tu sendiri yang bersambung tu, i'rabnya adalah fa'il. Wa sayati idahu zalik, perbahasan tu akan dibincangkan kemudian. Sebab fa'il ni ada fa'il isim zahir, ada fa'il isim dhamir. Itu di antara contoh fa'il yang dhamir. Walaupun nampak satu huruf, alif di situ huruf. Contohnya kata yadribani. Apa beza yadribani dengan daribani? Daribani dua orang yang memukul, yadribani dua orang yang sedang memukul. Yadribani, alif yang ada pada fi'il mudhari' itu adalah isim. Tapi daribani, dua pemukul, alif itu adalah huruf ke isim? Yadribani, alif tu fa'il. Bila sebut fa'il ni isim ke huruf? Isim, mestilah isim. Tapi kalau sebut daribani, dua orang yang memukul, alif tu huruf ke isim? Huruf. Sebab dia tak ada masuk, dia bukan fa'il atau dia adalah huruf. Maksudnya walaupun nampak sama, yang atas tadi isim, yang bawah tu huruf. Baiklah. Dan katanya yang ada pada fi'il tu adalah isim. Wa qawluna, yang terakhir sekali, wala nunu taukidin khafifah aw saqilah, tak boleh juga berhubung dengan nun taukid. Yukhriju al-fi'l al-mudhari' alladhi ittasalat bihi ihdan nunain, yang berhubung dengan salah satu pada nun. Contohnya la yasjunanna, la yasjunanna tu contoh taukid saqilah. La yakunan tu contoh taukid khafifah. Saqilah tu maksudnya ada sabdu lah. Khafifah tu maksudnya tidak ada sabdu. Wal fi'lu hina izin mabniun 'ala al-fathi. Jadi la yasjunanna tu yang ada fi'il mudhari' mabni 'ala al-fathi. La yakunan fi'il mudhari' mabni 'ala al-fathi. Yang terakhir wa qauluna wala nunun niswah yukhriju al-fi'la al-mudhari' alladhi ittasalat bihi nunun niswah. Kalau lah fi'il mudhari' itu berhubung dengan nun niswah, nahu qaulihi subhanahu wa ta'ala wal walidatu yurdi'na wal fi'lu hina izin mabniyun ala sukun. Kalau nampak je fi'il mudhari' akhirnya ada nun niswah, tak payah fikir alamat rafa' ataupun alamat sebagainya, terus akan kita kata fi'il mudhari' mabni ala as-sukun. Masuklah lam ke masuk ke lam, dia akan kekal dalam keadaan yang sama. Boleh? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sekat tu maksudnya kita baru masuk 1.1 je lah. 1.1. Tuan maksudnya kata kotak tu hanya boleh isi selepas beberapa muhadarah lah. Ada soalan sekat tu? Sebab pukul 9 ada muhadarah lain. Tak ada ya? Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana fardud ilayna 'inda hajatina ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
الصالحين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.